Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah dipertemukan kita pada malam yang penuh rahmat dan barakah, malam Jumaat yang pertama daripada bulan pertama daripada kalender Islam, iaitu bulan Muharram tahun 1443 Hijrah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati Allah, dirahmatkan Allah, dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, seperti biasa marilah kita mulakan pengajian kita, ahlikam kita di Masjid Al-Istighfar pada malam Jumaat ini dengan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan juga kita mengingati kembali akan kalimat tauhid dan mengingati nama-nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-athhar ashabul amr ajma'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrul aziz wa amadana bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhana Mursyidina Rabituna As-Sinafi Budim Sayyidina Abdul Qadir Mansurun lil Qadir Jali Maghdadi Syainillah walahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال في قلبه الله فنصر معينه في الدارين هو الله فاغفر لنا يا الله 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 Allah 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
Assalamualaikum sayyidil mursalin. Assalamualaikum imamal muttaqin. Assalamualaikum ya rasulul rabbil alamin. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya habibullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum Sultan Aulia. Assalamualaikum ya Sultan Al-Arifin. Assalamualaikum ya Imam Ibn Ahmad Ibn Atta'illah. Assalamualaikum ya Ali Wali Allah. Assalamualaikum ya Arif Billah. Madad, madad ya Ahbabullah. Madad ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma alhimna marashidna umurina wa a'idna min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuhal arifin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah dipertemukan kita pada malam Jumaat di Masjid Al-Istighfar selepas salat Isyak dalam mengikuti pengajian kita Al-Hikam. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita Al-Hikam, kita telah sampai di muka surat 103. Jadi kalau mereka yang ada kita Al-Hikam, mereka boleh buka muka surat 103 dalam tajuk istiqamah dalam wirid tanda kurnia besar Allah SWT. Ya, itulah tajuk kita pada malam ini. Makna tajuk kita pada malam ini ialah membicarakan tentang istiqamah. Ya, istiqamah dalam wirid tanda kurnia besar. Ya, kalau sekiranya mereka yang tidak ada kitab seperti ini, makna cetakannya berbeza. Pokoknya dia cari dalam kalam hikmah yang ke-77 pada tajuk yang sama. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita yang lepas, kita mengingatkan kembali dalam pelajaran lepas bagaimana Al-Imam Ibn Atta'illah Iskandari rahimahullah SWT yang telah membicarakan kepada kita tentang orang yang jalan menuju kepada Allah SWT, hendaklah dia ada sifat akhlak dan adab yang baik. Jangan dia ada sifat akhlak yang buruk sangka kepada sesiapa, maupun kepada Allah, maupun gurunya, maupun kepada sahabatnya, maupun kepada manusia seluruhnya. Jangan ada buruk sangka kepada mereka. Dan kita telah sebutkan di sini dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT, kita akan diuji oleh Allah SWT. Nah sememangnya Allah Ta'ala nak bersihkan kita. Allah Ta'ala tak mahu kita dikotori dengan nafsu syahwat, dikotori dengan dosa dan noda, dikotori dengan dunia, dengan perhiasan yang sementara. Allah nak bersihkan kita. Tapi bagaimana nak bersihkan kita? Begitulah kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan sakit, dengan susah, dengan kesempitan. Semuanya itu tak lain tak bukan melainkan untuk bawa hati kita kepada Allah SWT. Dan demikianlah pada orang-orang yang arif billah ataupun orang yang menjadi kekasih Allah, Allah Ta'ala tu cemburu kepada hambanya. Yang Allah kasih, jangan ada dalam hati kekasihnya sesuatu pun selain daripada kasih kepada Allah. Seperti seorang isteri, dia tak akan reda dan tak akan rela kalau suami dia ada simpan hati dengan perempuan yang lain. Sebab dia mahu suami dia hanya kasih pada isterinya. Itulah sifat wanita. Maha suci Allah daripada sekalian sifat penyerupaan. Bahkan Allah SWT Al-Ghayyur. Ghayyur itu sangat cemburu. Allah Ta'ala tidak mahu sesiapa pun dalam hati kita melainkan hanya pada Allah. Begitulah muslimin rahimakumullah ya. Orang yang menuju kepada Allah, kadang-kadang Allah SWT menguji mereka untuk mengeluarkan hati mereka daripada kasih sayang kepada makhluk dan hanya kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah di sini Rasulullah SAW di akhir umur baginda Nabi SAW, Jibril pun datang dan berkata, ya Rasulullah, Allah Ta'ala berikan kau pilihan. Pilihan hendak kau bersama dengan umatmu, dengan keluargamu, akan dipanjangkan umurmu, ataupun
engkau kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah. Mana yang Nabi pilih? Nabi pilih bertemu dengan Allah. Kerana Nabi lebih kasih kepada Allah, lebih daripada segala-galanya. Lau kuntu takhastu khalilan latakhastu Abu Bakar khalili walakinallaha khalili. Dalam satu riwayat yang maksudnya, kalau aku nak mengambil seorang kekasih, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Begitu sayang Nabi dengan Abu Bakar. Tetapi Nabi kata, tetapi kekasihku ialah Allah SWT. Jadi walaupun baginda Nabi sayang pada sahabat-sahabatnya, sayang pada keluarga, sayang pada anak cucunya, tetapi yang terutama sekali Nabi sayang dan cinta dan kasih kepada Allah SWT. Itulah hati Nabi kita SAW. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita diberikan Allah SWT pilihan untuk kita kasih kepada Allah ataupun kita kasih kepada selain Allah. Tapi sudah tentunya lah, kasih pada Allah tu suci, bersih, kerana kasih pada Allah tidak kerana nafsu, kasih pada Allah kerana bukan kerana nakkan wang ringgit, bukan nak pangkat dan nama, tetapi kasih kepada Allah kerana semata-mata kerana Allah, dialah Tuhan kita. Manakala kasih selain daripada Allah, tak sunyi daripada keduniaan, daripada kedudukan, daripada nafsu dan sebagainya. Itulah dia, selain pada Allah mempunyai berbagai tujuan kasih. Tapi kasih kepada Allah tak ada tujuan melainkan hanya lillahi ta'ala. Itulah sebab para alim-alim ulama sufi, mereka bermohon pada Allah, Ilahi ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka ma'rifatak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami, Ilahi anta maksudin, kau lah yang kami maksudkan, dan keridhaanmu lah yang kami tuntut. Kurniakanlah kepada kami kasih sayangmu dan ma'rifatmu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, pada malam ini kita menyambung daripada kata-kata tersebut di kalam hikmah yang ke-77, iaitulah kata Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala, Iza istiqamah dalam wirid tanda kurniaan besar Allah SWT. Ya, jadi kalau sekiranya seseorang yang di mana kita ni kadang-kala manusia dia nak melihat sesuatu kelebihan, barulah dia nampak itu amalan mujarrab, itu ibadat yang mendapat kurniaan yang besar. Jadi dengan itu mereka mengharapkan sesuatu yang nampak di mata. Seperti kita kata murah rezeki, dan kemudian dia tu dapat naik pangkat ataupun berniaga dia maju. Inilah kadang-kala manusia hanya memandang kepada kebendaan. Jadi apabila tak nampak sesuatu kelebihan yang kita katakan kebendaan, maka manusia itu merasakan tak ada apa-apalah. Amalan ni tak ada apalah. Sama je, tak ada beza pun macam dulu, macam itulah juga sekarang. Itulah dia, sebab tu Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari mendatangkan satu tajuk. Tajuknya mengatakan iaitu Al-Istiqamah. Kamu beristiqamah dalam wirid, tanda kurniaan besar Allah. Maknanya kalau kita dapat buat istiqamah, wirid kita tu, ibadat kita tu istiqamah, itulah tanda besarnya kurniaan Allah. Bukan kurnia Allah tu dengan rezeki yang banyak, bukan naik pangkat, bukan badan sihat, bukan, tetapi bila dapat istiqamah atas amalan, itulah pentingnya. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala sayang sekali ialah dia beristiqamah, kekal, konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi sebanyak sedikit Allah tak pandang, tapi Allah pandang istiqamah, tetap dia berwirid, berzikir, beramal sebagainya. Ya, daripada kata-kata itu Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati tuan pengarang kita Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari, dan juga Allah merahmati tuan penterjemah kitab kita Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah tinggikan darjat mereka dan kurniakan rahmat pada roh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atulil amdan fala tastaqirranna ma manaha maulahu li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin walau la waridu makana wirdun. Walau la waridu makana wirdun. Artinya, jika kau melihat seorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya dan sampai lama tidak juga menerima kurnia keistimewaan dari Allah,
Jadi kalau kita nampak ada orang tu tetap, Masya Allah wiridnya. Wirid ni termasuklah daripada kita katakan zikir-zikir, bacaan Quran dan juga amal-amal soleh, semayang tahajud dan bersedekah dan segala amal kebaikan lah. Ya, jadi wirid tu dari segi bahasa maknanya kita kata rutin yang dibuat selalu. Itu nama wirid. Jadi wiridnya tu daripada semayang sunat, puasa sunat, banyak bersedekah, salat tahajud, baca Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nampak ada orang tu istiqamah, kalaulah sekiranya kamu melihat seseorang itu ya di mana dia itu ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, istiqamah dia dalam amal-amal dia tu. Dan sampai lama dia dah 20 tahun, 30 tahun macam tu. Dan tidak juga menerima kurniaan istimewa. Jadi maksud tak terima kurniaan, tak terima kurniaan istimewa dari Allah. Tak kurniaan istimewa, macam mana istimewa tu? Maka tak nampaklah kelebihan dia tu dapat kemanisan solat, tak nampaklah kelebihan dia tu rasa khusyuk dalam solat, tak nampaklah kelebihan dia tu dari karaman yang perkara yang luar biasa, doa dia tu kabul, ataupun yang dia cakap mulutnya masin, ataupun apa-apalah kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tak nampak pun Ustaz. Dah wirid, dah lama dah beramal tarekat ni, dah 20 tahun dah 30 tahun, sama je, tak ada apa pun beza. Ini kadang-kala orang-orang ni, orang ramai ni atau orang awam ni, atau orang-orang biasa macam kita lah juga, nak tengok nampak something istimewa. Oh, dia tu hebat tu, dia punya bacaan tu, wirid dia tu, tengok sampai dia boleh jalan atas angin, sampai jalan atas air. Wah, itu kita nampak pada mata zahir. Tapi sebenarnya orang yang tak dinampakkan Allah kelebihan tersebut, jangan kamu meremehkannya. Kenapa? Sebab kata Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Athaillah, maka jangan kau remehkan pemberian Tuhan kepadanya. Jangan. Kerana belum terlihat padanya tanda orang arif, orang yang makrifat, atau keindahan orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Sebab sekiranya tidak ada warid, tak ada kurnia Allah, maka tidak mungkin ada wirid. Apa dia tu? Jadi sini Al-Imam Ibn Athaillah nak bagi tahu, jangan kau pandang remeh kepada mereka yang kau tak nampak tanda-tanda sebagai seorang makrifat. Sebagai tanda orang makrifat, apa dia Ustaz? Sampai tanda makrifat dia dapat rasa zuk, dapat rasa kemanisan dalam ibadat dia, dapat rasa khusyuk, dapat rasa lazat dia dalam taat pada Allah Ta'ala, dapat semabuk dengan Allah Ta'ala, ingat pada Allah, Masya Allah, hati dia senantiasa ingat pada Allah. Jangan kamu ingat, oh dia ni tak nampak apa kelebihan pun. Kita ingat orang tu ada kelebihan tu dengan kita tengok dia pegang tasbih panjang, dengan jubah serban besar. Kita sangka, wah dia ni dah betul-betul, belum tahu. Yelah kalau itu dipakai tu baguslah. Tapi itu bukan sebagai tanda yang dia tu sudah dapat kelebihan. Tidak. Ya, kerana kelebihan itu dalam hati. Dia dapat rasa khusyuk, dapat rasa manis lazat. Jadi kalau kamu tak nampak dia sesuatu kelebihan seperti orang-orang makrifat, dan kamu tak nampak dia sesuatu kelebihan seperti dia itu orang-orang yang ahli ibadat yang kuat, dia semayang, wirid, zikir. Tapi taklah kuat seperti mana si Ali tu, si Zainab tu. Wah, dia tu Ali Zainab tak boleh lawan lah dia punya ibadat dia. Tapi kita buat istiqamah. Maka jangan kamu pandang rendah, jangan pandang remeh. Kenapa? Kata Tuan Pengarang kita, Imam Ibn Athaillah, memberikan sebabnya. Sebab sekiranya tidak ada warid, makna tak ada kurniaan Allah, maka tidak mungkin ada yang wirid. Apa dia? Kalau tidak ada warid, makna taklah kurniaan Allah. Warid tu makna yang datang. Datang dari segi bahasa Arab makna yang datang daripada Allah. Kalau tidak kerana kedatangan daripada Allah, kurniaan Allah, maka tidak mungkin ada wirid. Tak mungkin dia boleh istiqamah, konsisten. Dia beramal tu terus menerus. Dah 10 tahun, dah 20 tahun, masih tetap dia berwirid, masih tetap dia berzikir, masih tetap dia beramal, masih tetap dia solat tahajud, masih tetap dia, kita kata, baca Quran. Jadi orang macam ini, kamu jangan pandang rendah pada dia. Ya, oh lah, dia ni tak ada apa lah. Ya, amalan dia tu tak nampak apa beza pun, macam dulu juga sama. Ya. Jangan pandang rendah. Jadi di sini Al-Imam Ibn Athaillah Skandari nak bagi tahu kepada kita, sebenarnya bila orang tu dapat istiqamah, dapat beramal konsisten, itu adalah kurniaan Allah.
Kalau tidak dengan kerana Allah kurnia pada dia dah bosan dah lah. Aku dah 5 tahun amal tarekat ni tak ada apa pun. Sudahlah, aku dah 20 tahun amal tarekat ni, amal zikir ni tak ada apa pun. Sudahlah. Dia tak akan istiqamah. Tapi tidak. Dia tetap konsisten. Walaupun tak nampak apa kelebihan, tetap dia buat kerana Allah. Allah bukan kerana nak dapatkan sesuatu kelebihan. Dia tetap beramal, tetap solat tahajud, tetap baca Quran, tetap baca selawat pada Nabi SAW, tetap dia buat baik bersedekah. Itu ketetapan dia istiqamah, dia tu dapat buat amal ibadat taat kepada Allah. Itulah dia kurnian Allah yang paling besar. Kenapa? Kalau tak ada kurnia Allah, makna dia tak akan istiqamah. Jadi istiqamah tu menunjukkan kepada kita kurnia Allah. Sebab itulah kita selalu doa, Allahumma jammilna bil afati wassalama wa haqqna bit taqwa wal istiqamah. Ya Allah, kurniakanlah kami dengan kesihatan dan keselamatan dan kekalkanlah kami di atas amal yang istiqamah ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah Taala supaya kita istiqamah. Istiqamah tu sebesar-besar karamah. Karamah tu kemuliaan yang dikurnia Allah Ta'ala. Bukan karamah tu semata-mata benda yang pelik-pelik, yang gaib-gaib. Itu memang ada karamah ya. Tapi bukan semata-mata itu. Yang paling besar karamah ialah dia itu istiqamah. Kita tengok orang ni, dia beramal rajin. Kita tengok orang ni Masya Allah baca Quran tiap-tiap hari. Tengok orang ni belajar tak pernah putus. Tengok orang ni bersedekah tiap-tiap selalu dia sedekah. Tengok orang ni akhlak baik. Tapi tak nampak apa-apa kelebihan. Ada dia dapat mimpi Nabi? Tak ada. Ada dia nampak mimpi Mekah Madinah? Tak ada. Ada sesuatu kelebihan yang doa dia tu kabul instan? Tak ada. Jadi tapi macam mana ya? Itu kita tak pandang, tapi dengan dia istiqamah, itulah merupakan karamah yang besar. Itulah tajuk kita. Istiqamah dalam wirid itu adalah tanda kurnia besar. Kurnia itu karamah lah. Karamah yang besar. Itulah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi Masya Allah tabarakallah ya. Al-Imam Ibn Atha'illah Iskandari di dalam membahaskan perkara ini telah menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya karamah yang sebenarnya yang dikurniakan Allah Ta'ala ialah dapat istiqamah. Ada pun karamah yang lain, kita tak menafikan ada kelebihan Allah beri pada seseorang, tapi itu perkara yang tak dituntut dan tak diminta pun. Itu kurnia Allah Ta'ala. Tetapi istiqamah, kita minta pada Allah Ta'ala supaya dapat istiqamah. Kenapa? Sebab bila kita tak istiqamah, itulah tanda amalan kita tu, maaf kata, satu perkara yang tak dapat mendapat restu dari Allah. Seperti orang berniaga, bila orang berniaga, dia malas nak pergi ke tempat kedai dia. Kenapa malas? Aku pergi pun tak ada customer lah sekarang, COVID lah. Ya? Orang pun tak datang, malas nak buka kedai. Tengok dulu rajin, sebab tu sekarang dah tak buka. Sebab dah tak ada untung. Tapi kalau orang yang Masya Allah daripada dulu sampai sekarang rajin, dia terus buka kedai dia. Ya, dia terus berniaga. Walaupun tak ada customer banyak. Terus. Itu menunjukkan dia tu ada dia punya istiqamah. Menunjukkan ada keuntungan dia. Sebab tu dia rajin datang. Itulah Allah bukakan kepada dia. Begitulah juga orang yang beramal ni. Kalau tidak kerana Allah terima dia, kalau tidak kerana Allah reda dengan dia, Allah Ta'ala pun tak nak pandang dia. Sudah, cukup. Tapi kerana Allah reda dia, Allah sayang dia, Allah kekalkan dia, dapat bangun tahajud, dapat baca Quran, dapat beramal. Ini sebenarnya Allah yang jemput dia. Allah buka hati dia. Allah yang bawa dia kepada sisi Allah Ta'ala. Itulah dia karamah yang besar. Alhamdulillah. Ya, seterusnya Tuan Pengarang kita rahimahullah SWT mengatakan lagi, hamba Allah yang mendapat keistimewaan dari Allah ada dua jenis. Pertama, abrar. Abrar dari segi bahasa makna orang yang buat baik. Dan kedua, muqarrabin. Muqarrabin dari segi bahasa orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, abrar dan muqarrabin. Adapun hamba yang muqarrabin, iaitu yang didekatkan pada Allah, maka mereka yang telah dibebaskan dari kepentingan dunia, yang hanya sibuk menunaikan ibadat kepada Tuhan kerana merasa sebagai hamba yang mengharapkan keridhaan Allah semata-mata, dan mereka ini yang disebut arifin, iaitu orang yang ma'rifat, muhibbin yang kasih kepada Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Masing-masing manusia Allah SWT dah letakkan dia punya pangkat dia dan dia punya
tempat kedudukannya. Jadi kalau kita sebutkan tadi bahawa sebagaimana kata Tuan Mengarang kita, manusia itu terbagi kepada dua kategori. Satu kategori abrar. Abrar tu orang yang baik, yang bagus, baik. Dan keduanya muqarrabin. Yang muqarrabin ni Allah SWT dekatkan kepada Allah. Macam mana dekatkan kepada Allah Ta'ala? Allah SWT memberikan dia rasa zuk, rasa sedap, manis dari ibadat pada Allah Ta'ala. Dan dia menjadikan amalan itu ikhlas kepada Allah SWT. Dan dia tu merasakan kemanisan ibadat tu tak dapatlah ditandingi dengan apa hal dunia, urusan dunia itu nantilah. Dia nak menumpukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi orang seperti ini sudah sampai darjat ma'rifat. Sudah sampai darjat mengenal Allah dengan arti katanya sebenarnya. Itulah dia orang-orang muqarrabin. Jadi ibadat kepada Allah tu bukan pasal nak pahala lagi. Ibadat kepada Allah SWT tu bukan kerana nak sesuatu nama, kedudukan, pangkat. Tidak sama sekali. Dia hanya ibadatnya kerana Allah SWT. Dan begitulah dia orang yang muqarrabin. Ya. Memanglah itu bahagian masing-masing. Semua tu merupakan kurnia Allah Ta'ala. Kita pun nak kata, nak jealous, tak payah jealous. Itu Allah bagi pada kita. Ustaz, orang tu Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Kita jangan jealous, jangan iri hati. Tapi kita doa mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Itulah sepatutnya. Sebab kita bila melihat orang alim, orang ulama ataupun orang salihin, kita mengharapkan mudah-mudahan kita dapat berkah mereka. Maka dengan itu kita mudah-mudahan kita Allah angkat darjat kita, Allah angkat kedudukan kita dengan keberkahannya kekasih-kekasih Allah. Sebab bila orang tu kasih kepada kekasih Allah, maka orang itu pun dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita ni disuruh kasih kepada alim ulama, disuruh kasih kepada orang ahli ibadah, disuruh kasih kepada orang solehin, disuruh kasih kepada orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu golongan muqarrabin. Ada penggolongan yang kedua, ada pun orang-orang abrar. Abrar tu orang yang baik. Mereka yang masih merasa banyaknya kepentingan dunia. Di samping kewajipan-kewajipan taat ibadat kepada Allah. Dan mereka yang dinamakan, dan jadi di sini, abrar tu siapa? Abrar tu orang-orang yang di mana mereka ini ahli ibadat, tapi dia masih tersangkut dengan dunia. Kalau tak muqarrabin, dia sudah penuh 100% dengan Allah. Tapi abrar, dia ada juga urusan dunia. Dia ada kerja, ada meniaga, ada itu, ada ini. Tapi dia juga taat kepada Allah Ta'ala. Dia juga taat memikul perintah Allah Ta'ala. Jadi, kedua-duanya ada perbezaan. Satu, Allah jadikan khaddam terus kepada Allah. Itu muqarrabin. 100%. Orang mari dengan Allah. Yang keduanya, ialah abrar, orang yang khidmat. Khidmat tu apa? Dia berkhidmat kerana agama Allah. Dia buat ibadat, tapi dia juga berkhidmat. Seumpama dia seorang ulama, dengan ilmunya tu dia sampaikan. Dia seorang yang kuat, maka dengan kekuatan tu dia menjadi tentera menjaga negara Islam. Dan dia membelanjakan dengan hartanya. Dia seorang kaya, dia gunakan harta dia untuk belanjakan kepada orang fakir miskin, madrasah, masjid dan sebagainya. Jadi khidmat. Jadi orang seperti ini, kita tak boleh pandang rendah. Walaupun Allah tak nampak apa kelebihan dia pun, jangan pandang rendah. Itu semua adalah merupakan kurnia Allah kepada dia. Dia dapat kekuatan, Allah yang kurnia. Dia dapat ilmu, Allah yang kurnia. Dia dapat menyampaikan kebajikan kepada orang lain, itu juga kurnia Allah Ta'ala. Tetapi status dia berbeza-beza. Yang ini kekasih Allah, yang serat dekat dengan Allah. Yang ini dia khidmat dengan masyarakat, dengan manusia. Pun mulia juga di sisi Allah SWT. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dan mereka yang dinamakan orang zahid, abid. Mereka ni, mereka al-abrar lah. Orang abrar tu, orang yang berbuat baik tu, mereka dinamakan orang zahid dan abid. Zahid tu maknanya orang yang zuhud. Dia tak cinta pada dunia. Walaupun ada dunia, tapi dia bersedekah, berkhairat. Dan abid ahli ibadat. Walaupun dia pandai, walaupun dia kaya, walaupun dia kuat, tapi ibadat pun tak tinggal. Ini satu ibadat, satu darjat, pangkat yang mulia di sisi Allah. Yang tak ada apa, ialah dia dah tak ibadat pun compang-camping, tapi tamak dengan dunia. Allah, hati dia tak ingat pada Allah.
amalan pembuat kadang tak buat. Allah. Itulah yang rugi. Tapi dalam kategori orang yang beramal ni, seperti mana disebut oleh Tuan Pengarang kita terbagi pada dua. Satunya abrar, satunya muqarrabin. Muqarrabin sudah kita jangan cakap lagi. Mereka itu sudah hampir pada Allah. Tapi yang abrar, mereka itu berkecimpungan dunia dengan manusia. Tapi di samping itu mereka pun zuhud dan mereka pun taat dan ibadat pada Allah SWT. Maka di sini kata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala, dan masing-masing mendapat kurnia sendiri-sendiri di dalam tingkat darjatnya yang terus dari Allah. Maknanya di sini masing-masing dengan kurnia Allah Ta'ala. Bagaimana Allah nak bagi pada mereka, itu Allah Ta'ala. Itulah Allah SWT telah firmankan di dalam ayat-ayatnya ya, mengenai kelebihan-kelebihan itu. Allah SWT sini telah sebutkan, Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kurnia Allah yang Allah beri pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi begitulah muslim-muslimah rahmatullah ya. Jadi kalau kita di dalam beramal ibadat ni, masing-masing ada kelebihan. Orang yang urusan dengan agama, yang jadi ulama, yang urusan dengan masyarakat, yang menjaga kepentingan masyarakat, orang yang di mana menjaga keselamatan negara dengan menjadi tentera negara, semuanya dengan urusan tapi niatnya lillahi ta'ala. Itu satu bahagian. Tetapi satu bahagian lagi yang hatinya sepenuhnya terus kepada Allah SWT, muqarrabin, itu kurnia Allah Ta'ala kepada seseorang hambanya. Sebenarnya seorang yang mendapat taufik hidayat dari Allah sehingga istiqamah dalam menjalankan suatu wirid kelakuan taat dan ibadat, berarti telah mendapat kurnia dan rahmat yang besar sekali. Sebab ia berarti telah diberi kurnia oleh Allah untuk membuka dan menghasilkan lain-lain kurnia kebesaran daripada Allah Ta'ala. Itulah yang telah kita sebut tadi. Jadi apabila seseorang itu dapat beramal, istiqamah, itu hidayat pada Allah. Itu taufik daripada Allah Ta'ala. Itu adalah pimpinan kurnian Allah kepada dia sehingga dapat istiqamah. Kenapa kita kata itu yang kurnia besar, karamah yang besar? Kerana dari situlah dia akan melompat naik lagi darjatnya tinggi. Sebab daripada permulaan amal. Amal ikhlas, istiqamah, tetap, tekun. Kemudian dia akan naik lagi. Sampailah dia mendapat makrifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang dia nak naik darjat jadi universiti, dia tak boleh melompat naik universiti. Dia mulai pada K1, K2, primary, secondary, junior college, kemudian barulah universiti. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, dalam perjalanan kita kepada Allah. Kita jangan pandang remeh daripada yang kecil. Kalau tak ada yang kecil ni tak sampai ke atas. Kalau kita pandang remeh pada budak-budak yang belajar alif bata, jangan pandang remeh kerana daripada alif bata dia dapat baca Quran. Kalau alif bata dia tak kenal, Quran pun dia tak akan dapat baca. Itulah ibaratnya tuan-tuan. Tapi di sini masing-masing Allah Ta'ala yang kurnia. Kelebihan seseorang tu di sisi Allah SWT. Maka dengan itu masuklah kita pada kalam hikmah yang ke-78. Wallahu a'lam. Kita berhentilah situ tuan-tuan. Ini kalam hikmah yang 78. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada hari Khamis yang akan datang ini, iaitu pada tanggal 19 hari bulan Ogos, bersamaan dengan 10 hari bulan Muharram. Hari ini 2 Muharram ya. Hari ini 3 Muharram ya. 12 hari bulan Ogos, 3 Muharram. Jadi minggu depan Khamis malam Jumaat merupakan 10 Muharram. 10 Muharram ialah namanya hari Ashura. Ashura makna yang ke-10 ya. Dan kita dalam Islam kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang ke kota Madinah Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 10 Muharram, hari Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Kenapa kamu puasa pada hari ini?" Mereka mengatakan, "Kita menyambut kemenangan Musa di atas Firaun." Kerana pada hari ini Ashura, bahawa Nabi Musa AS selamat membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah, manakala Firaun dengan bala tenteranya tenggelam dalam Laut Merah tersebut. Firaun dia kejar ke belakang, tapi bila Nabi Musa dengan umatnya sudah semberang dan selepas, maka Allah Ta'ala tutupkan balik Laut Merah tu, maka tenggelamlah Firaun dengan bala tenteranya.
Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kaum Nabi Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Maka Nabi SAW menjawab, nahnu haqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk merayakan kemenangan Nabi Musa daripada kamu. Kenapa pula? Kami orang Islam, kami dengan Nabi Musa sama akidah. Sebab semua Nabi-Nabi membawa akidah yang sama. Cuma beza dia segi syariat. Manakala orang Yahudi pada masa itu pun sudah banyak penyelewangannya. Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah. Berkata kaum Yahudi, Uzair anak Tuhan. Na'udzubillah. Jadi, wa qalatin Nasara Isa bin Allah. Berkata Nasara, Isa anak Tuhan. Na'udzubillah. Jadi kita umat Islam, alhamdulillah kita mengatakan Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Itulah dia tuan-tuan. Jadi dalam perkara ini disunatkanlah kita berpuasa pada hari Khamis depan ya, iaitu hari Ashura, hari yang ke-10. Tapi Nabi SAW perintahkan kepada sahabat supaya puasa hari Ashura. Jadi hari Ashura merupakan puasa yang wajib. Sebelum datang perintah wajib puasa Ramadan. Apabila datang perintah wajib puasa Ramadan, maka wajib puasa Ashura turun darjat daripada wajib kepada sunat. Tapi sunat yang sangat dikeraskan. Nabi suruh kita puasa hari Ashura. Jadi hari Ashura yang hari ke-10 tu, Nabi SAW nak menyalahi daripada perbuatan orang-orang Yahudi. Nabi pun mengata, kalau aku panjang umur tahun depan, aku nak puasa hari 9 dan hari 10. 9 tu Tasu'a, hari yang ke-9. Jadi kenapa? Sebab orang Yahudi cuma puasa pada hari ke-10 saja, hari Ashura. Tapi untuk Nabi elakkan jangan ada penyamaan dengan Yahudi, maka Nabi kata, aku kalau hidup lagi tahun depan, aku nak puasa hari yang ke-9, jadi gabungkan dengan hari ke-10. Tapi Nabi SAW tak sampai hajatnya kerana tahun depan Nabi SAW wafat, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi walaupun demikian, kita sunat, kalau boleh kita puasa, kita gabungkan 9, 10 dengan 11. Jadi ada teman. Jadi hari ke-10 ni ditemankan dengan hari 9 dengan hari 11. Kalau sekali tak dapat nak puasa ditemankan 3 hari, ambillah hari 9 dengan hari 10. 2 hari. Ataupun hari 10 dengan hari 11. Itu paling kurang. Kalau tak dapat juga, hari 10 ajalah. Pun tak apalah. Itulah yang afdalnya. Yang afdalnya yang satu hari itu hari ke-10 tu maaf saja. Iaitu kalau puasa pada hari 10, dapat pahalanya seperti diampunkan dosa 1 tahun yang lalu. Wow, 1 tahun yang lalu dosa diampunkan. Melainkan dosa besar, itu kita taubat nasuha. Tapi kalau dosa kecil, diampunkan 1 tahun dosa yang lalu. Itu kelebihannya puasa hari Ashura. Dan hari Ashura tahun ini jatuhnya hari Khamis. Hari Khamis. Dalam riwayat dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebutkan siapa puasa Khamis, Jumaat, Sabtu dalam bulan haram. Dalam bulan haram ni sekarang kita bulan haram. Bulan haram ada 4, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi kalau siapa puasa 3 hari, Khamis, Jumaat, Sabtu dalam bulan haram, dituliskan bagi dia pahala setiap 1 hari ibadat 700 tahun. Ada riwayat sebut 900 tahun. Masya Allah, kalau 3 hari puasa, dapatlah 2,700 tahun punya pahala ibadat. Masya Allah, ini kelebihan hanya pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kalau kita puasa hari Khamis, dah baguslah hari Ashura. Hari 11, hari Jumaat, hari 12, hari Sabtu. Maka dapatlah pahalanya setiap 1 hari, iaitu pahala ibadat 700 tahun atau 900 tahun. Masya Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, boleh ikuti lagi dengan ceramah-ceramah yang saya sampaikan mengenai kelebihan Ashura dan amal-amal untuk dilakukan pada hari Ashura, insya-Allah pada masa yang terdekat nanti akan saya umumkan. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja untuk kita kuliah pada malam ini, dan saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya tersilap kata, terkasar bahasa, tersiur perasaan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa malam ini pengajian kita ialah melalui Masjid Al-Istighfar di Pasir Ris, Melaka, Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita berderma kepada nombor akaun yang ada di depan kita, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja. Mari kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.